minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersambung lagi pada kupasan daripada buku Ciri-Ciri Wanita yang Membawa ke Syurga. Ya, sambungan daripada topik yang sebelum ni ialah contoh wanita cerdik dan matang dalam sejarah. Yang pertama, mari kita lihat kepada Siti Aisyah binti Abu Bakar. Dari segi umur, umpamanya, mari kita mengambil contoh akan seorang wanita yang muda hidup di tengah masyarakat orang yang lebih tua daripadanya. Umpamanya, mari kita mengambil contoh akan seorang wanita muda yang hidup di tengah masyarakat orang yang lebih tua daripadanya. Wanita itu tidak lain ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Ini adalah isteri termuda di antara para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Walaupun muda, tetapi ia lebih matang daripada yang lain. Di antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Siti Aisyah ialah bijak berhujah dalam mencari dan mencungkil kebenaran. Cepat menangkap dan memahami maksud hadis yang tersirat, sama ada hadis berbentuk ungkapan, sikap dan perbuatan serta diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai kekuatan kekuatan ingatan yang luar biasa. Kerana itu ia mampu mengingat dan menyampaikan semua hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tepat. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada Siti Aisyah yang memperlihatkan kematangannya sehingga ia dihormati oleh para sahabat, bukan hanya kerana ia ummahatul mukminin, tetapi kerana keluarbiasaan peribadinya dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Apakah yang menjadikan Siti Aisyah cerdik dan matang hakiki berbanding isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dan juga dengan wanita-wanita lain yang sezaman dan sesudahnya, sedangkan ia adalah isteri Rasulullah yang termuda? Sebenarnya yang menjadi ia cerdik dan matang ialah kerana ia memiliki iman yang kental di dadanya. Iman yang kukuh merupakan jentera penggerak dan pendorong yang kuat di dalam diri seseorang. Di samping itu, iman, yakni Siti Aisyah juga memiliki ilmu dan pengalaman yang ditimba secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta yang dipelajari juga dari alam sekeliling yang penuh dengan cabaran dan dalam suasana perjuangan. Lihat saja bagaimana Siti Aisyah menghadapi peristiwa yang amat mencabar sekali sehingga melibatkan perubahan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suami terhadapnya, iaitu ketika ia difitnah oleh orang-orang munafik yang menuduhnya berlaku curang dengan Safwan. Siti Aisyah menghadapi peristiwa itu dengan tenang. Apabila ditanya oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar tentang kedudukan sebenar peristiwa itu, Siti Aisyah cuma mengulangi ayat Al-Quran, kisah ucapan Nabi Yaqub ketika diuji dengan kehilangan anaknya, iaitu Nabi Yusuf. Ayat yang sentiasa dibacanya ialah fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maksudnya, surah ini dipetik daripada surah Yusuf ayat 18. Maksudnya, maka sesungguhnya
Sabar itu adalah cukup indah. Allah sahaja tempat diminta pertolongan dan tempat mengadu hal terhadap apa yang kamu ceritakan. Mari kita tengok contoh yang kedua, iaitu Siti Khadijah. Di antara tokoh wanita yang cerdik dan matang lain ialah Siti Khadijah. Walaupun umurnya lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan faktor umur menjadi ukuran. Ukuran kematangan Siti Khadijah ialah kekuatan iman dan keyakinan kepada kebenaran berita yang disampaikan oleh Warqah bin Naufal, bapa saudaranya juga seorang ahli kitab yang mengenali bahawa Muhammad adalah bakal menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Semasa mula-mula menerima wahyu surah Al-Iqra di Gua Hira, baginda SAW terasa amat berat sekali sehingga badannya menggigil. Sebaik saja baginda SAW pulang sampai di rumah, Siti Khadijah mengesan dari wajah Rasulullah SAW itu bahawa ia sedang menghadapi satu keadaan yang membebankan jiwanya. Lantaran masih terasa ketakutan, Nabi Muhammad SAW berbaring dan diselimut oleh Siti Khadijah dengan kain selimut tebal. Setelah Rasulullah SAW kelihatan reda, Siti Khadijah bertanya kepada suaminya yang disayangi itu tentang peristiwa yang berlaku itu. Ketika mendapati suaminya hampir hilang semangat, memikirkan beban tugas yang bakal dipikul selaku Nabi dan Rasul, maka Siti Khadijah membangunkan semangatnya semula. Katanya, "Demi Allah, sama sekali Allah tidak akan menyusahkan kamu. Bergembiralah dengan berita itu dan kuatkan semangatmu. Sesungguhnya engkaulah penyambung persaudaraan di antara umat kini, pemikul beban orang, menghormati tetamu, memberi sesuatu kepada orang yang tidak mampu dan membantu orang yang ditimpa bencana, dan benar perbicaraanmu. Sesungguhnya aku yakin engkaulah Nabi dan Rasul akhir zaman ini." Ucapan dari isteri yang disayangi itu sudah cukup dapat menenangkan hati seorang suami yang dalam keresahan sewaktu pertama kali menerima beban tugas yang berat. Ucapan itu datang dari orang yang matang. Matangnya Siti Khadijah bukan kerana usianya, tetapi kerana keimanan yang bertapak di dalam dadanya sejak sekian lama. Sejak ia mendapat berita yang terkandung di dalam kitab Taurat yang disampaikan oleh Warqah bin Naufal, Siti Khadijah terus yakin dan beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sejak sebelum suaminya dilantik oleh Allah secara rasmi selaku Nabi dan Rasul. Itulah peranan iman dan yang membantu mematangkan seseorang setelah seorang itu memiliki ilmu dan pengalaman. Kerana iman juga, Siti Khadijah boleh tenang menghadapi masalah yang dihadapi oleh suaminya. Ia tidak menjadi keluh kesah dan menggelabah menghadapi suasana penting, termasuk ketika suaminya ini Rasulullah SAW dikecam dan difitnah oleh penduduk Mekah. Dalam keadaan ini ia tetap tenang dan terus membantu perjuangan suami dan mengorbankan hartanya sehingga ia serta keluarganya menjadi miskin. Semua yang dilakukan adalah kerana iman dan keyakinan, bukan semata-mata ilmu dan pengalaman. Inilah watak-watak wanita yang matang, dapat membantu suami dalam semua segi. Ada kalanya bertegas, ada kalanya berwatak sebagai ibu yang membelai suami ketika suami perlukan layanan dan kasih sayang. Dengan lain perkataan, wanita atau isteri yang matang adalah sumber segala-galanya dalam rumah tangga, sebagai pendorong perjuangan, pencetus idea, sebagai penyubur semangat, tempat menghilang letih, lesu, tempat mengadu, tempat berbincang, tempat bermanja dan sebagainya. Ada juga isteri rasa geli untuk membelai suami kerana mensifatkan suami yang ingin belayan dan memanjaan dengan isteri sebagai mengada-ngada. Tapi kalau suami tidak dibelai oleh isterinya, ia akan dibelai oleh gadis lain. Bagaimana rasanya? Senangkah hati? InsyaAllah kita akan sambung lagi. Saya berehat sebentar. Jumpa lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi masih lagi dalam topik yang sama. InsyaAllah.
InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam topik yang sama. Dalam hal ini, wanita patut cemburu. Cemburu kerana tidak sanggup membiarkan suami dibelai oleh wanita lain yang bukan mahram tanpa perkahwinan yang sah di pejabat atau di kelab-kelab malam. Tidak ramai wanita hari ini yang cemburu suami mereka jika dibelai oleh wanita bukan mahram tanpa nikah di pejabat dan di kelab-kelab malam, tetapi mereka lebih rasa cemburu kalau suami mereka berkahwin secara sah. Atau ia cemburu pula dibelai oleh madunya, tetapi ia sendiri malas untuk membelai dan menghiburkan suaminya. Inilah yang dinamakan cemburu tidak berasas, yakni cemburu buta. Bahkan lebih tepat dikatakan dengki yang membawa dosa, dan dosa itu menghapuskan pahala kebajikan. Sesungguhnya pokok segala perkara semuanya yang bersumber pada iman di samping ilmu dan pengalaman. Ketiga faktor ini penting bagi membina kematangan seorang wanita. Tanpa ketiga-tiganya, wanita tidak akan jadi matang. Iman adalah faktor utama. Inilah sifat wanita yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sumber segala kebahagiaan di dunia. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya, dunia adalah satu keseronokan, kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaik-baik keseronokan ialah wanita solehah. Riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW lagi, maksudnya, 4 perkara yang menjadikan seorang itu merasa bahagia, yakni isteri solehah, anak yang baik dan taat, dapat bergaul dengan para solehin, ulama, amilin, dan mendapat rezeki halal di tempat sendiri. Riwayat Ad-Dailami dan Sayyidina Ali Hauj. Sabda Rasulullah SAW selanjutnya, maksudnya, sebaik-baik wanita yakni isteri ialah apabila engkau memandangnya menyenangkan hati jika diperintah ditaati, dan jika ditinggalkan di rumah ia menjaga maruah dirinya dan hartamu. Riwayat An-Nasa'i. Kali ini untuk contoh, cerita yang boleh dijadikan contoh di bawah tajuk kegigihan dan semangat wanita dulu mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Ribaan ibu telah diakui sebagai wadah yang terbaik untuk pendidikan. Ibu-ibu yang dijiwai dengan semangat beragama biasanya akan dapat mendidik anak-anak dengan sikap yang sama. Malangnya anak-anak kita telah dididik dalam suasana yang menarik. Mereka keluar daripada suasana Islam, atau sekurang-kurangnya mereka telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya mereka mesti patuhi di dalam agama Islam. Kisah teladan yang dipaparkan di bawah ni sepatutnya menjadi iktibar kepada para ibu, bapa dan juga anak-anak yang telah besar dan dewasa, serta boleh berfikir agar kelak mereka juga akan mewarisi tugas sebagai ibu dan bapa. Mari kita lihat kepada contoh yang pertama, iaitu Siti Fatimah, insya-Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika berkata kepada murid-muridnya, apakah akan kuceritakan kisah Fatimah radhiyallahu anhu, puteri Rasulullah SAW yang paling disayanginya? Murid-muridnya menjawab, ya. Beliau juga bercerita, Fatimah mengisar gandum sendiri. Kerja-kerja begini menyebabkan tangan-tangannya kelihatan kasar, dipenuhi dengan kulit-kulit keras dan berkemutu. Beliau mengambil air dengan bekas kulit dan membawanya sehingga meninggalkan calar-calar di dadanya. Beliau membersihkan rumahnya sendiri sehingga pakaiannya kotor. Suatu ketika tawanan-tawanan perang dibawa ke Madinah.
Aku pun berkata kepadanya, pergilah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pintalah kepadanya seorang ulam, yakni orang suruhan, agar kerja-kerja harian di rumah dapat dibantu. Fatimah pun pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana didapatinya orang ramai mengelilingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantaran sifat pemalunya, beliau tidak mahu memintanya di hadapan orang ramai. Tetapi keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami dan bertanya, Fatimah, apa sebab anak anda datang kepadaku kemarin? Beliau berasa malu, berdiam diri sahaja. Aku pun berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah setiap hari melakukan kerja yang berat. Akibat dari kerja mengisar dan mengangkut air, tangan dan dada Fatimah menjadi keras, berkemutu dan cala-cala. Beliau juga sibuk membersihkan rumah. Ini menyebabkan pakaiannya kotor. Aku memberitahunya tentang orang-orang tawanan yang menasihati beliau supaya jumpa tuan untuk meminta seorang ulam. Diriwayatkan juga bahawa satu ketika Fatimah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Ali mempunyai hanya satu tempat lapik tidur dan itu pun hanyalah daripada kulit kambing. Pada waktu pagi kami gunakannya untuk mengisi makanan unta. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, sabarlah. Nabi Musa alaihi salam dan isterinya mempunyai hanya satu tempat lapik tidur yang dikongsinya bersama. Itu pun hanya jubah Nabi Musa alaihi salam. Takutlah kepada Allah, burulah takwa dan tunaikanlah tugasmu kepada Allah dan kerjalah urusan rumah tanggamu. Apabila kamu akan ke tempat tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Nescaya kamu akan mendapatinya lebih baik daripada khadam. Fatimah berkata, aku gembira dengan apa yang Allah dan Rasulnya sukai. Lihatlah beginilah keadaan hidup anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarga sederhana pada zaman kita ini. Para wanita menganggap sesuatu yang rendah menurut taraf mereka untuk membuat kerja-kerja rumah. Mereka memerlukan pembantu pada setiap kerja sehinggalah sampai ke bilik mandi. Betapa jauh bezanya dengan wanita zaman dahulu. Dalam hadis ini, zikir tersebut dilakukan sebelum tidur, sementara dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Fatimah radhiyallahu anha agar membaca pada setiap kali seusai solat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Daripada dua keterangan di atas menjelaskan bahawa zikir tersebut boleh dilakukan selepas sembahyang dan sebelum tidur. Artinya, bagi wanita yang ingin mencapai makam Siti Fatimah, walaupun mereka sibuk dengan kerja rumah, namun luangkanlah masa untuk berzikir. Kalau tidak sempat selepas sembahyang, lakukanlah sebelum tidur. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan contoh seterusnya di dalam next video. Jumpa lagi. Kisah seorang yang menikam tengkorak manusia dengan tongkatnya. Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa Hasan Basri menceritakan pada satu hari raya melihat ada seorang bangsa asing yang berambut pirang menggali beberapa kubur. Setelah dia menggali kubur tersebut, maka dia pun mengambil tengkorak orang yang dah mati itu lalu menikam ke lubang telinga dan dengan tongkatnya. Apabila orang itu melihat tongkatnya dapat menembusi telinga tengkorak tadi, maka dia pun melemparkan tengkorak tersebut. Kemudian orang itu mengambil tengkorak dari kubur yang lain lalu dia menikam dengan tongkatnya. Kali ini tongkatnya dapat menembusi satu lubang kepada lubang yang lain, maka tengkorak itu pun dibuang. Berkata Hasan Basri lagi, kali ini orang itu mengambil tengkorak yang lain, maka ditikam dengan tongkatnya, maka ternyata tongkat itu dapat menembusi tengkorak tersebut, maka orang itu pun melemparkan tengkorak itu. Kemudian orang itu mengambil tengkorak yang lain lalu dia menikam dengan tongkatnya, maka tongkatnya itu dapat sampai kepada tempat otak tengkorak tersebut. Lalu orang itu mencium tengkorak itu
dan menanamnya kembali. Hasan Basri berkata, oleh kerana saya melihat perangannya yang luar biasa, maka saya pun bertanya kepadanya, apakah yang saudara buat? Maka orang itu memberitahu Hasan Basri, sebenarnya ada pun kepala tengkorak yang dapat tongkat aku menembusi dari satu telinga ke satu telinga, maka sesungguhnya orang itu mendengar nasihat dan kata-kata yang hak, yang mana masuk ke telinga yang satu lalu keluar ke telinga yang satu lagi. Berkata orang itu lagi, dan kepala yang tidak dapat ditembusi oleh tongkat aku itu ialah orang yang tidak mahu mendengar nasihat dan kata-kata yang benar, kerana orang itu terlalu sibuk melayan kehendak dirinya dan untuk memutuskan nafsu syahwatnya, maka kepala itu juga dikira tidak berguna. Berkata orang itu lagi, dan kepala yang dapat ditembusi oleh tongkat aku dan tongkat aku itu berhenti di tempat otaknya adalah orang itu telah menerima nasihat dan kata-kata benar, dan kedua-duanya telah bersemadi di otaknya sehingga dia diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah saya mencium dan saya tanamkannya kembali. Hayatul Qulubi. Masya Allah. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk kupasan topik yang seterusnya di dalam next video. Jumpa lagi.